Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nova Anis dan juga Nurul Sarah Syuhada, wakil daripada kumpulan 11 akan membentangkan tentang monetism. Baiklah, untuk bahagian A, pengenalan tajuk monetism. Definisi monetism. Monetism ialah merupakan satu fahaman atau kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah satu, yakni tunggal, dan berkuasa penuh atas segala sesuatu serta tidak memerlukan sesuatu yang lain sebagai pembantu atau penolong yang konon mungkin mempunyai kuasa yang mirip atau hampir sama sepertinya. Tokoh yang memperkenalkan monetism ni ada dua, iaitu yang pertama ialah Akhenaten pada tahun 1375 Masihi hingga 1358 Masihi, dan kedua ialah Yesaya pada 440 sebelum Masihi. Seterusnya, bahagian B, pengaruh falsafah. Pengaruh aliran monoteism terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan penyokong dan kumpulan penentang. Bagi kumpulan penyokong, iaitu teism, yakni Tuhan yang peribadi. Satu Tuhan dengan kepribadian yang khas dan bukan sekadar satu kekuatan ilahi sahaja. Deism pula adalah bentuk monoteism yang meyakini bahawa Tuhan itu ada. Teism monistik adalah satu bentuk monoteism yang ada dalam agama Hindu. Teism seperti ini berbeza dengan agama-agama Semit kerana ia mencakupi panentheism, monism dan pada saat yang sama juga mencakupi konsep tentang Tuhan yang peribadi sebagai yang tertinggi, maha kuasa dan universal. Ia juga mengakui bahawa alam adalah kurniaan dari Tuhan. Pantheism pula berpendapat bahawa alam sendiri itulah Tuhan. Panentheism berpendapat suatu bentuk teism yang berkeyakinan bahawa alam adalah kurniaan dari Tuhan, tapi Tuhan tidaklah sama dengan alam. Bagi monoteism substansi pula ditemukan misalnya dalam sejumlah agama pribumi Afrika. Kumpulan penentang pula terbagi pada dua, iaitu atheism dan polytheism. Atheism adalah kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan dan polytheism adalah kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau pemujaan banyak Tuhan seperti dewa dan dewi yang dipuja di kuil bersama dengan upacara dan mitologi tertentu. Amalan atau tindakan kumpulan penyokong terbahagi kepada 6, iaitu theism, menyembah satu Tuhan sahaja. Deism adalah satu bentuk monoteism yang meyakini bahawa Tuhan itu ada. Seorang deis menolak gagasan bahawa Tuhan ini bercampur dalam dunia. Deism juga menolak wahyu yang khusus. Panentheism adalah percaya Tuhan ada di dalam alam sebagaimana jiwa berada di dalam tubuh. Bagi teism monistik pula, mengakui bahawa alam adalah kurniaan dari Tuhan. Ia juga merupakan satu bentuk monoteism yang ada dalam agama Hindu. Pantheism menyangkal kehadiran yang maha tinggi, yang transcendent dan yang bukan merupakan bahagian dari alam. Dan akhir sekali ialah monoteism substansi. Percaya substansi yang ada di belakangnya itulah Allah. Seterusnya, kesan tindakan kumpulan. Yang pertama, mereka meragukan kewujudan Tuhan bagi penganut agama sehingga menyebabkan banyak berlakunya pertelingkahan. Seterusnya, pengikut yang tidak berpegang pada mana-mana nilai yang diterapkan dalam agama sehingga bebas melakukan apa sahaja yang mereka kehendaki. Mereka mengasingkan diri sehingga membawa kepada sikap individualistik. Mereka menganggap orang yang kuat berpegang pada agama sebagai konservatif yang merupakan satu nilai yang negatif. Seterusnya, mereka membantah bahawa agama bukan merupakan prinsip utama yang perlu diterapkan dalam rukun negara. Monoteism juga boleh dikaitkan dalam bidang agama. Dalam istilah barat, konsep monoteism lebih dikenali sebagai konsep Tuhan dari agama Ibrahimiyah. Agama Ibrahimiyah adalah agama yang memasukkan Nabi Ibrahim sebagai sebahagian daripada sejarah. Contohnya, agama Kristian, agama Islam dan Yahudi, kerana setelah Nabi Ibrahim AS lahirnya Nabi bayi ketiga agama ini. Konsep monoteism yang mempercayai Tuhan yang satu merupakan konsep yang boleh dijumpai secara universal di dalam bidang agama bagi setiap bangsa. Baiklah, seterusnya ke bahagian C, kaitan dengan isu semasa monoteism ini. Baiklah, isu penggunaan kalimah Allah. Di sini anda boleh lihat, My Metro mensiarkan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi membenarkan penggunaan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan orang Kristian. Kesan kat sini, yang ditentang oleh umat Islam kerana hal ini dianggap menyalahgunakan dan mempermainkan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang suci. Bila apa kaitan isu tadi dengan monetism?
Okey, monetism ni dia merupakan asas dan teras ketuhanan bagi agama Islam yang membezakan secara jelas dengan ketuhanan agama lain. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala ini dia mempunyai sifat ketuhanan yang tiada keraguan, perubahan dan pertikaian sepanjang sejarah berbanding dengan agama lain. Umat Islam dia menganggap kebenaran penggunaan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah satu bentuk syubhat akidah yang perlu diperbetulkan untuk memelihara kemurnian agama. Umat Islam yang memahami dan menghayati konsep tauhid dan monetism tidak akan membenarkan kalimah Allah ini diguna pakai dalam konteks agama lain. Seterusnya bahagian D, cadangan penyelesaian isu. Cadangan untuk menambahbaikkan isu berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan adalah melalui salah satu cabang falsafah iaitu epistemologi yang berperanan untuk membangunkan manusia. Konsep ini mampu meningkatkan dan memperkembangkan minda manusia. Berdasarkan rukun negara pula ialah mengadakan Hari Rukun Negara yang bertujuan meningkatkan semangat bersatu padu dan saling hormat menghormati dalam kalangan rakyat Malaysia. Untuk menambahbaikkan isu berdasarkan falsafah sejahtera, masyarakat dan anggota keluarga memainkan peranan yang penting dalam memupuk nilai dan khasiat individu yang positif dengan cara menyediakan anak bangsa yang mempunyai ketahanan diri yang teguh melalui penggubalan kor kurikulum. Bagi cara pelaksanaan cadangan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan ialah dengan melatih minda masyarakat untuk menjawab pelbagai soalan aras tinggi sewaktu mereka di sekolah untuk meluaskan tahap pemikiran mereka. Dengan ini, mereka dapat berfikir secara kritis dan kreatif. Seterusnya, cadangan pelaksanaan mengikut falsafah rukun negara adalah dengan melafazkan ikrar rukun negara secara serentak di seluruh negara untuk dihayati dan difahami oleh setiap rakyat bagi mewujudkan kerukunan dalam hidup berpirang kaum di Malaysia. Bagi cadangan pelaksanaan mengikut falsafah sejahtera pula adalah dengan menyediakan persekitaran sekolah yang sesuai untuk mendidik pelajar bukan sahaja untuk berakhlak dan bermoral, namun juga untuk mengamalkan budaya hidup yang murni. Sekian sahaja daripada kami. Saya dahulukan dengan ucapan sekian terima kasih.